Maka bila kita fikir kali kedua, kita pasti bahawasanya dakwaan mereka yang menyuruh kita tidak perlu lagi bermazhab, teruskan kita mengambil daripada Al-Quran dan hadis, maka itu dakwaan yang batil, dakwaan yang menyesatkan kita sahaja. Berkaitan dengan adakah wajib bagi kita ni bermazhab ataupun tidak wajib atas kita bermazhab, maka di sana kita kena melihat kepada kedudukan kita di dalam permasalahan agama. Apakah kedudukan kita dalam masalah agama ni? Kerana di sana kita kena memahami juga berkaitan dengan mujtahid dan berkaitan dengan muqallid dan berkaitan dengan ittiba' ijtihad. Mereka yang mampu untuk mujtahid, mereka yang mampu untuk berijtihad, dan mereka yang tidak mampu untuk berijtihad. Cuma masalah lafaz ittiba' itu ada pendapat ulama menyatakan itu makna yang sama bagi taklid. Hanya ada beberapa perkara yang berlainan, tetapi kesimpulannya mereka yang peringkat ittiba' ini pun mereka yang tak mampu untuk mengambil terus hukum daripada Al-Quran dan hadis. Jadi masalah sekarang kita ni adakah wajib atas kita nak bermazhab atau tidak, itu melihat kepada ukuran diri kita. Ukuran diri kita ni mampukah nak mengambil terus hukum daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita mampu untuk mengambil terus hukum daripada Al-Quran dan hadis yang dipanggilkan dengan mujtahid, maka itu wajib di atas kita untuk tidak berijtihad. Wajib di atas kita untuk tidak bertaklid pada mana-mana mazhab, mana-mana pendapat mazhab. Kalau katalah kita ni mampu berijtihad seperti mana Imam Asy-Syafi'i, maka ditegahkan daripada kita taklid mengikut bagi pendapat-pendapat imam mazhab yang lain. Kenapa? Kerana kita mampu berijtihad. Adapun sekarang ini, kita ni mampu ke tak mampu untuk berijtihad? Itu yang timbul soalan. Jadi kalaulah sekarang ni banyak, maaf kalau kita sebut, bukan seruan daripada masyarakat awam, bukan seruan daripada orang yang tak memahami agama, tetapi bahkan daripada mereka yang mempelajari agama, mereka yang bertitle asatizah, ustaz, bertitle doktor dan sebagainya, profesor, mereka menyerukan manusia ini dengan terus mengambil hukum daripada Al-Quran dan hadis. Maka seruan sebegini, walaupun zahirnya melihat kepada benar, tetapi hakikatnya itu menyeru kepada kebatilan. Kenapa saya katakan begitu? Kita kena melihat pada permasalahan mujtahid dan muqallid. Mujtahid, mereka yang mampu berijtihad, mengambil terus sumber hukum daripada Al-Quran dan hadis. Berbeza dengan muqallid. Muqallid, mereka yang tak mampu mengambil hukum terus daripada Al-Quran dan hadis. Jadi bila mereka tak mampu mengambil terus hukum daripada Al-Quran dan hadis, maka wajib di atas mereka untuk berijtihad. Baik. Kalau kita katakanlah mereka nak berijtihad juga, maka kita jawab, adakah mereka yang mengajak kepada masing-masing berijtihad pada hukum, adakah mereka mengetahui syarat bagi ijtihad? Seperti mana kita seru manusia dengan solat. Maka manusia, kita ni nak solat, kita mesti tahu syarat solat, rukun solat. Maka begitu jugalah dengan ijtihad. Mereka yang menyeru kepada seruan supaya masing-masing mengambil terus hukum daripada Al-Quran dan hadis, maka kita tanyakan mereka, adakah mereka mengetahui kan apakah itu syarat bagi ijtihad? Ini kita tak hurai lebih lagi, kita tak tanya lagi masalah asbabun nuzul, asbabul wurud hadis ataupun sebagainya, masalah lughah. Kerana nak memahami Al-Quran itu bukan hanya kita mengambil terjemahan Al-Quran, maka kita memahamikan Al-Quran melalui terjemahan dia, dan kita mengambil hadis
dan kita mengambil terjemahan dia, maka kita pun mengambil hukum terus daripada situ, tidak. Kalau semudah itulah untuk berada pada tangga ijtihad, maka saya fikir tidak perlu ada dah lagi universiti. Tidak perlu ada dah lagi Azhar. Tidak perlu ada dah lagi pengajian-pengajian agama. Kenapa? Kerana mereka masing-masing dah mampu berijtihad dengan mengambil terus makna yang zahir pada Al-Quran dan hadis. Dan itu merupakan satu kesesatan yang nyata di dalam beragama. Kenapa kita kata satu kesesatan yang nyata di dalam agama? Kerana kita yang tidak berada pada tahap ijtihad ini, kita tak tahu manakah ayat dinasakh, manakah ayat yang dimansukhkan. Nasakh mansuh kita tak tahu apa. Begitu juga dengan hadis. Kalau dulu disyaratkan masalah menjadi susuan itu dengan 10 kali susuan, kemudian dinasakhkan hukum tersebut dengan hanya 5 kali susuan, ataupun mana-mana dalil-dalil yang lain. Bagaimana pula dengan ilmu lughah Arabiahnya? Lughah Arabiahnya, bagaimana pula dengan pelbagai lagilah ilmu-ilmu yang mana boleh kita katakan kebanyakan masyarakat yang diserukan mereka itu terus mengambil daripada Al-Quran dan hadis, mereka tak memahami. Bahkan kita berani kata di kalangan mereka yang menyerukan orang awam ni dengan terus mengambil dalil daripada Al-Quran dan hadis, mereka yang menyeru ini sendiri pun tak memahami secara tuntas berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan hadis. Bukan kita katakan syarat bagi mujtahid itu kena hafal beratus ribu hadis. Bukan kata hadis, Al-Quran saja kita tak mampu menghafal. Berapa banyak daripada mereka yang menyeru manusia tu dengan masing-masing supaya mengambil terus kefahaman agama tu daripada Al-Quran dan hadis tanpa huraian daripada alim ulama, tanpa berpandukan daripada alim ulama. Betapa ramainya mereka ini tersesat dengan kenyataan yang berupa dengan kebenaran, hakikatnya kebatilan. Ya, Nabi SAW ada menyatakan kita tidak akan sesat selagi mana kita berpegang pada dua benda. In tamassaktum bihima lan tadillu abada, in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati Nabi SAW. Kita tidak akan sesat selagi mana kita tadi berpegang pada dua benda, iaitu Al-Quran dan hadis. Tidak akan sesat selamanya. Jadi apakah makna kita berpegang pada Al-Quran dan hadis? Makna bagi berpegang pada Al-Quran dan hadis ialah kita memahamikan huraian daripada ulama berkaitan dengan makna daripada ayat-ayat Al-Quran dan makna daripada lafaz-lafaz hadis. Kerana apa kita kata perlu mengambil kefahaman daripada ahli ulama? Kerana kita tak mampu. Jadi kalau kita sebut kata kita tak mampu, tengok ustaz ni dia mengajar nak suruh manusia menjadi bodoh. Bukan begitu. Kita kena sedar kedudukan kita ni bagaimana. Kita kena sedar berapa ramai yang hafal Al-Quran. Berapa ramai yang hafal Al-Quran bukan menghabiskan hafalan tetapi hafaz, ingat 30 juzuk. Tak ramai. Dan kalau adalah mereka yang menghafalkan Al-Quran betul-betul ingat, berapa ramaikah daripada mereka yang betul-betul menghafal Al-Quran tersebut memahami secara boleh menghafalkan beribu-ribu hadis? Maka kita jawab tidak ada pada zaman kita. Apatah lagi dengan bahasa Arabnya, bukan benda yang sangat mudah, tetapi benda yang memerlukan masa, memerlukan tenaga fikiran yang begitu banyak supaya kita dapat memahami sebenarnya Al-Quran dan hadis. Dan kalau betul lah penyataan setengah daripada mereka yang bergelap ustaz ni, mereka yang menyeru manusia terus mengambil pada Al-Quran dan hadis, tidak perlu dah lagi bermazhab. Maka kita jawab kata bagaimana pula dengan Imam An-Nawawi?
Bagaimana pula dengan Imam Al-Ghazali, Imam Rafi'i dan imam-imam yang hebat, yang makruf pada kita, mereka tetap lagi bermazhab dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka adakah kita nak nyatakan bahawasanya kita yang di zaman moden begini, yang tak tahu bagaimanakah dengan kesusahan mendalami agama, bagaimana mungkin kita nak katakan kita pada zaman ini lebih hebat daripada imam-imam yang terdahulu, yang mana mereka sendiri pun masih lagi berijtihad. Maka kalau kita fikir, kalau kita fikir dengan sekali fikir, maka kita betul kata dakwaan mereka yang kata kita tak kita terus ambil hukum daripada Al-Quran dan hadis, kerana ada riwayat hadis begini dan begini. Maka kalau kita sekali fikir, betul apa yang dikatakan. Tetapi bila kita fikir kali kedua dan kita renungkan dengan renungan yang muktadil, tidak berpihak kepada mana-mana pihak, dengan kita melihat kepada ulama-ulama terdahulu, kalaulah semudah itu kita boleh ambil hukum daripada Al-Quran dan hadis, mengapa perlu lagi bersusah imam-imam yang lain, ulama-ulama hebat yang lain masih lagi bertaklid pada mazhab-mazhab yang empat tadi. Maka bila kita fikir kali kedua, kita pasti bahawasanya dakwaan mereka yang menyuruh kita tidak perlu lagi bermazhab, teruskan kita mengambil daripada Al-Quran dan hadis, maka itu dakwaan yang batil, dakwaan yang menyesatkan kita sahaja. Jadi kita berlindung, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita termakan pengaruh-pengaruh dakwah yang nampaknya seolah-olah benar, tetapi itu merosakkan masyarakat terhadap agama. Wallahu a'lam.